Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan dan puan, rakan-rakan yang sekalian, saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum. Semoga hari ini menjadi satu lagi hari yang produktif dan ada banyak rancangan-rancangan yang tuan dan puan dah susunkan untuk hari ini, hari Sabtu 3 April 2021. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan, saya tak ada buat jadual awal, tapi saya ada maklumkan sebentar tadi ada buat satu post, saya kata 8.30 saya akan bersiaran untuk video secara live di platform ini, dan sekiranya tuan dan puan menonton video ini selepas ini sama ada di channel YouTube ataupun di platform Facebook page, saya ucapkan terima kasih. Jadi insya-Allah tuan dan puan, hari ini perbincangan santai saja, tetapi masih lagi saya menggunakan format yang sama di mana saya menyediakan sedikit bahan untuk perbincangan secara mengkhusus dan lebih fokus. Jadi tuan dan puan apabila menonton video ini selepas ini, selain daripada mendengar mendengar penerangan yang saya bawakan ini, jadi tuan dan puan akan dapat merujuk sedikit salah satu daripada bahan-bahan yang saya dah sediakan. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif, insya-Allah, alhamdulillah, jika dipanjangkan umur kita akan teruskanlah, insya-Allah saya akan teruskan untuk quarter 2 April, Mei dan Jun. Okey, terima kasih Encik Farid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kepada rakan-rakan semua boleh share video ini kerana kita akan bersama-sama sekitar dalam 20 ke 30 minit sahaja begitu. Jadi topik yang saya bawakan pun sebenarnya akan dipecah-pecahkan kepada perbincangan kecil. Jadi setakat sehingga hari ini, insya-Allah dalam setiap minggu kita akan bawakan 3 ke 4 topik yang kecil yang sesuai untuk usahawan di pelbagai peringkat. Jadi mungkin ada topik-topik itu yang kita bincangkan sesuai untuk startup, sesuai untuk yang baru nak mula, mungkin sesuai untuk yang sedang memulakan bisnesnya, ataupun sesuai juga akan ada topik-topik yang mungkin sesuai untuk tuan dan puan yang dah nak masuk ke fasa growth ataupun sekarang ni disebut sebagai pre-growth, nak grow lepas ni. Jadi perbincangan ini adalah berbentuk konsep pengurusan perniagaan. Jadi ia akan melibatkan dua bahagian. Mungkin perbincangan tu khusus untuk business owner secara peribadi, untuk perkara-perkara yang boleh diambil kira, yang boleh dipraktikan, dan satu lagi bahagian adalah untuk pengurusan bisnes itu sendiri. Jadi ada dua bahagian. Jadi ada business owners issue and business issues. Jadi ada dua perkara yang kita akan bawa dalam perbincangan. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya harap talian pagi ini baik, jadi talian internet kita baik, jadi saya dapat meneruskan perbincangan bersama tuan dan puan. Dan kali ini saya memang khusus bersiaran menggunakan platform Zoom supaya dapat saya berkongsi dengan tuan dan puan berdasarkan dokumen, beberapa dokumen yang saya dah sediakan. Jadi pagi ini saya masih lagi di pejabat di rumah. Bukan pejabat, it's just a working space, a small space for me to work. And I'm still at home. Then inshallah for quarter 3 there will be some programs that will be organized physical. Jadi ada beberapa program insyaAllah sekitar April, Mei dan Jun ini nanti kita akan adakan secara fizikal. Jadi untuk program fizikal yang pertama untuk involvement saya adalah pada 10 dan 11 April ini bersama Puan Farida Rahman dari Dewi Quality. Kita adakan 2 hari coaching program untuk staf tuan dan puan wanita, staf wanita tuan dan puan yang memegang jawatan sebagai ketua. Jadi mana-mana bahagian, mana-mana staf pengurusan bagi syarikat bisnes tuan dan puan, women leaders in your company, maksudnya staf tuan dan puan wanita yang tuan dan puan tahu ada potensi untuk menjadi ketua dan perlu dilatih, yang perlu di-polish lagi kebolehan mereka untuk menjadi seorang yang boleh berkomunikasi dengan lebih baik dari segi bisnesnya dan dapat membuat keputusan serta recommendation yang lebih solid kepada tuan dan puan sebagai majikan. Boleh hantarkan staf wanita tuan dan puan ke program 2 hari ini. Jadi nanti maklumat lanjut tuan dan puan boleh follow saja Facebook ataupun nanti tuan dan puan boleh semak dalam komen di bawah video ini tentang program 10 dan 11 April ini untuk women Executive Leadership Coaching, ada 2 hari. Okey, jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini saya nak bawakan satu lagi topik perbincangan. Perbincangan ni santai sahaja. Hari ini saya pakai formal sikit sebab lepas ni ada meeting. Jadi insyaAllah lepas ni sepanjang FB Live, semua FB Live
buat secara formal sikit lah. Jadi insyaAllah tuan dan puan, hari ini kita akan bincangkan sedikit, mungkin perkara ni tuan dan puan rasa biasa tetapi kita perlu back to basic Ada masa-masa kita perlu kembali kepada perkara asas supaya kita dapat bergerak dengan lebih baik ke hadapan kita dapat bergerak dengan lebih laju ke hadapan. Jadi ada tiga kebiasaan ataupun kita sebut sebagai 3 common frustrations for business owners. Jadi kita sebagai business owner ni tak kisahlah tuan dan puan sama ada tuan dan puan baru nak mulakan bisnes, dah mulakan bisnes kecil, bisnes enterprise, bisnes syarikat. Apa sahaja situasinya, sebenarnya 3 perkara ini adalah perkara yang biasa menjadi orang kata it becomes the most common frustration of business owners. You become frustrated over certain things, but basically these 3 things are the core or the root cause of your frustration. Jadi biasanya ada 3 perkara ni yang menjadikan usahawan kecewa. Ada kekecewaan yang berlaku itu, tetapi tuan dan puan, tidaklah hidup kita ini sentiasa bahagia taklah hidup kita ini sentiasa derita, tidak. Ada waktu-waktu memang kita ada pencapaian, kita ada kegembiraan dan kita ada kejayaan-kejayaan yang kita raih, yang kita capai dari masa ke semasa. Jadi bagus untuk kita memahami tuan dan puan adanya 3 perkara ini supaya kita tidak terperangkap ataupun kita kata kita tidak tertekan atau kita tidak terperosok dalam satu situasi di mana sebenarnya situasi ini adalah perkara biasa. Ada tiga perkara biasa ni. Jadi tuan dan puan, untuk perbincangan hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang dapat bersama-sama. Tak kira sama ada tuan dan puan menonton secara live ataupun tuan dan puan menonton rebroadcast video ini, saya ucapkan terima kasih kerana sepanjang pelibatan saya dalam dunia perniagaan dari tahun 2008 sehingga hari ini. Sebenarnya saya mendapat banyak sokongan daripada rakan-rakan dari pelbagai industri. Bukan sahaja dari industri pendidikan, industri servis, malah dari pelbagai industri lain yang mungkin kita pernah bernetwork, yang mungkin kita pernah be connected dalam mana-mana program ataupun dalam mana-mana platform. Jadi kesemua ini sebenarnya tuan dan puan menjadi satu perkara ataupun satu internal motivation kepada saya sendiri terutamanya, dan saya yakin tuan dan puan sendiri ada juga mendapat motivasi, mendapat aspirasi daripada semua rakan-rakan di luar sana. Tak kiralah siapa mereka, sama ada mereka itu memang orang bisnes ataupun mereka ahli keluarga ataupun mereka ahli masyarakat sekitar ataupun mereka bukan siapa-siapa, tetapi tuan dan puan ada membaca konten yang mereka kongsikan di social media. Jadi untuk itu tuan dan puan, apabila kita frust, apabila kita sedih ataupun kita kata kita ada masalah, jadi bagus untuk kita ketahui bahawa masalah itu adalah satu masalah yang common, yang biasa. Jadi kita perlu lalui, memang kita perlu rasai dan kita perlu move on secepat yang boleh. Itu sebenarnya tujuannya, antara orang kata tujuan perbincangan hari ini yang saya bawakan kepada tuan dan puan. Jadi saya bawa terus, hari ini saya ada sediakan satu lagi bahan untuk saya kongsikan kepada tuan dan puan. Saya harap tuan dan puan bahan-bahan ini dapat membantu kepada orang cakap perbincangan kita dan kepada rujukan tuan dan puan. Jadi ada tiga. 1, 2, 3 ada 3 perkara. Jadi bila kita tahu bahawa kita sebagai usahawan ini ada banyak orang kata cabaran, kita ada banyak perkara-perkara yang kita perlu lalui yang menyebabkan kita kecewa, yang menyebabkan kita gembira. Kalau kita gembira tu kita tak kisah tetapi bila kita kecewa tu kita rasa macam seolah-olah dah nak habis dah dunia ni. Seolah-olah tak ada lagi harapan tetapi sebenarnya tidak. Jadi tujuan hari ini yang saya nak bawa akan perbincangan ini supaya tuan dan puan kita back to basic, relax. Kalau perlu pause dulu. Kalau perlu rehat dulu. Kalau perlu bercuti dulu tuan dan puan. Kalau perlu orang kata ambil masa untuk chill, ambil masa untuk chill out dengan kawan-kawan. Ambillah masa tu. Kalau perlu pergi ke mana-mana dengan family atau perlu bersendirian, perlu bermeditasi ke apa kan, buatlah tuan, buatlah kerana itu adalah satu keperluan. Kerana tuan dan puan, dirimu lebih berharga. Jadi diri tuan dan puan ni bukan hanya untuk bisnes tuan dan puan masih ada lagi ahli keluarga, masih ada lagi komuniti, rakan-rakan yang masih mengharapkan kepada kehadiran tuan dan puan, sama ada tuan dan puan sedar atau tidak. Okey. Jadi orang kata kenapalah perlu nak sembang, nak cerita pasal benda yang biasa biasanya tuan dan puan, benda yang biasa ataupun kita kata benda yang common ni banyak dilupakan.
Orang suka lupa, orang suka tak payah tengok kerana bagi dia ada masalah banyak lagi. Kita ada masalah baru. Okey, kita ada pandemik sekarang. Kita menghadapi masalah bagaimana nak survive selepas MCO, bagaimana nak mulakan balik bisnes kita lepas MCO. Jadi kita terlupa bahawa sebenarnya semua perkara ini bermula daripada tiga isu yang memang common, yang memang biasa dan semua orang hadapi. Cuma mungkin orang tu hadapi sekarang, orang tu hadapi tahun depan, orang tu hadapi bulan depan, orang tu hadapi 100%, orang tu mungkin hadapi masalah tu 10% sahaja. Jadi dia macam itu. Jadi bila kita ingat ataupun kita faham keadaan tu, tuan-tuan puan, kita akan jadi relax sedikit, kita akan bertenang sedikit dan kita dapat merancang semula, kita dapat map. When we take a time to pause, reflect and review for whatever that we have done or we are experiencing now, we are able to give focus for a better planning. Better plan to move forward. And this plan shouldn't take your time so much. Dia bila kita merancang ni tak perlu ambil masa yang lama sangat, betul. Kita kata, I have to sharpen my saw, betul. Kita kena asahkan kita punya gergaji ke, kita punya parang ke, kita punya pisau tu, betul kita kena asah. Tetapi kalau memang kita nak masak daging, kurma nak buat makan tengah hari ni, tak bolehlah kita asah parang tu sampai besok pagi. Kalau pagi ni kita nak asah, kenalah asah dalam sejam sahaja supaya dapat potong daging tu nak masak tengah hari ni. Jadi itulah analoginya. Jadi betul kita kena rancang tetapi dia tidak boleh terlampau lama. Sekurang-kurangnya 2 minggu, seminggu, janganlah sampai 2 tahun untuk merancang tu, dia lambat sangat. Okey, jadi apakah, kita terus masuk kepada poin kita, apakah sebenarnya perkara yang pertama? Okey, duit, betul tuan-tuan puan. Perkara yang pertama sekali biasanya yang menjadikan kita kecewa dan kita frust apabila sebenarnya bisnes kita tu tak dapat menjana revenue ataupun turnover dan keuntungan yang sepatutnya yang kita nak tu tadi. Ataupun pendapatan ataupun jualan ataupun keuntungan yang kita percaya kita boleh dapat. Katalah kita confident tuan-tuan puan, saya confident bulan ni contoh, saya confident bulan ni Ramadan punya sale, saya akan dapat bulan ni sahaja saya akan dapat sale sebanyak 300,000 sebulan. Kita dah tahu dah bahawa bisnes kita dengan sistem yang ada, dengan jumlah staff yang ada, kita mampu untuk buat jualan sebanyak RM300,000 untuk bulan ini, Ramadan sale contoh. Tetapi tiba-tiba hasilnya tak macam tu. Mungkin jualan tu hanya mencecah 100,000 sahaja dan profit yang tuan-tuan puan sasarkan, net profit yang tuan-tuan puan sasarkan sebanyak 20% hanya tinggal 10% sahaja. Jadi benda ni sebenarnya tuan-tuan puan akan jadi frust. Ini akan menyebabkan satu frustration. Jadi katalah tuan-tuan puan dah spend untuk marketing, tuan-tuan puan dah spend untuk sales activity, tuan-tuan puan dah spend untuk puan cakap masukkan stok contohnya. Tetapi kita tak dapat. Ini adalah yang pertama sekali perkara yang menjadikan kita kecewa adalah bab duit, money. Jadi bila kita sebut tentang duit ni tadi, kecewa kerana kita tak dapat sale itu adalah satu perkara sebenarnya frustration yang biasa. Tuan dan puan, ada beberapa perkara yang biasa saya ingatkan kepada mentee dan juga rakan-rakan usahawan yang lain. Dalam dunia sekarang, apabila kita kata berada di social media, ada banyak cara bagaimana orang buat sales and marketing. Salah satunya adalah dengan menunjukkan ataupun mengumumkan berapa banyak jualan dia, berapa banyak yang terjual, berapa banyak yang dah dibeli. Itu adalah salah satu cara bagaimana orang membuat jualan. Tetapi tidak menunjukkan bahawa usahawan berkenaan ataupun bisnes berkenaan tidak ada masalah tentang wang. Tidak tuan-tuan puan. Jadi tuan-tuan puan, kita tidak perlu melihat kepada iklan orang atau melihat kepada mendengar kepada cerita. Bagi saya ialah ada cerita. Kerana kalau dia bukan cerita, dia mesti dalam laporan kewangan tu yang betul. Tapi kalau diceritakan, ia adalah salah satu cara, orang kata, salah satu cara untuk orang buat jualan juga. Itu salah satu cara. Jadi kita tak boleh nak mengambil kira itu sebagai satu benchmark yang menjadikan kita rasa gagal tak dapat menjual macam dia. Kita rasa kita gagal sebab tak dapat mencapai jualan RM500,000 macam syarikat A. Kita syarikat B. Kita kata kita buat bisnes yang sama, macam mana syarikat A boleh jual RM500,000 dapat banyak revenue. Tapi kita tak tahu profit dia.
kan? Sama macam kita juga, kita punya revenue mungkin 100,000 sahaja tapi profit kita net mungkin sampai 30%. Tapi dia mungkin sale dia 500,000 tapi net mungkin 7%. Jadi kita tak tahu perkara-perkara itu tuan dan puan. Jadi saya biasa beritahu kepada mentee dan rakan usahawan supaya bertenang. Jangan menjadikan perkara itu satu frustration yang menyebabkan kita terus back off. Janganlah kerana masalah wang ini menyebabkan kita terus tak buat apa-apa ataupun kita terus down menangis sampai setahun, jangan. Kerana ini adalah common frustration. Masalah kewangan ini adalah perkara biasa. Semua orang ada menghadapinya. Itu pesanannya. Jadi bila kita tahu masalah kewangan, don't worry, you are not alone. But how are you going to face the challenges? How are you going to face the situation that will make you different? Itu yang menyebabkan kita berbeza. Macam mana kita melalui situasi masalah kewangan itu macam mana? Itu sebenarnya yang menjadikan bisnes kita itu berbeza. Walaupun betul lah tuan dan puan, sale dia 5 juta, sale saya 1 juta, memanglah berbeza, betul. Betul, tetapi tuan dan puan daripada segi growth itu tadi, selain daripada sale ataupun jumlah jualan, ada perkara-perkara lain yang kita boleh lihat bagaimana bisnes kita itu tadi boleh grow dan berkembang. Ada angka-angka lain yang kita boleh tengok. Mungkin dia dari segi profit growth, ya. Mungkin dia dari segi equity growth. Jadi itu adalah perkara-perkara lain. Jadi tuan dan puan kalau ada masalah kewangan ni jangan down sangat tetapi segera kembalikan fokus tu tadi, kembalikan semua rancangan-rancangan yang tuan dan puan ada itu supaya tuan dan puan boleh move on dengan perkara yang baru dan menangani situasi ini. Okey, itu common frustration yang pertama. Okey, jadi seterusnya tuan dan puan kita lihat common frustration yang kedua untuk business owner yang ini pun sebenarnya tuan dan puan bukan seorang yang hadapi, ramai, iaitu time. Apabila kita penat tuan dan puan, kita sebagai pemilik, sebagai owner, sebagai CEO ke apa yang tuan dan puan pegang jawatan itu, apabila tuan dan puan terpaksa bekerja lama sangat dalam bisnes tu, sampai tak ada masa dengan isteri, tak ada masa dengan suami, tak ada masa dengan anak-anak, tak ada masa lah. Kalau sebelum ni suka bercucuk tanam, tak ada masa pun nak pegang daun tanah tu, tak ada masa. Kalau selama ni suka melukis, suka nak pegang berus cat ke, nak pegang pensel lukisan pun tak sempat. Ataupun tuan dan puan mungkin suka membaca. Ya Allah, membaca novel. Itu hobi tuan dan puan, tapi satu novel pun dalam setahun tak dapat nak buka satu muka surat. Jadi tuan dan puan akan rasa frust. You will be frustrated enough when you feel like you are putting all your time, like 24 hours a day only for your business. You feel like you don't have life. Jadi seolah-olah macam kita tak ada life, tuan dan puan. Dan bila kita kata kita banyak sangat masa, aku kena buat ni, dah invest ni, dah invest 100,000, dah invest 200,000. I must make it work, I must make it happen, betul. Tetapi adakah sehingga ke tahap ni tuan dan puan kita menidakkan hak diri kita untuk mempunyai hobi, nak jumpa kawan, nak bercuti, nak main dengan anak-anak. Adakah kita sampai ke tahap itu? Jadi ini sebenarnya menjadikan kita frust. Frust lah, penat. Penat. Lepas tu balik tidur. Lepas tu kita rasa tak cukup-cukup buat. Dah buat video, dah buat FB Ads, dah buat SEO dah. Semua dah buat tapi masih lagi ada benda yang tak cukup. Jadi bila masa tu tuan dan puan terlalu banyak dalam bisnes dan kita seolah-olah tidak ada masa untuk diri kita. Jadi ada sebahagian daripada kita yang mungkin suka memasak, kita suka menyanyi, mungkin kita suka melukis, mungkin kita kalau macam ada setengah tuan dan puan mungkin suka menjahit, suka orang kata hobinya adalah mengemas rumah, cleaning the house contoh. Itu adalah hobi kadang-kadang, bukannya dia tak boleh upah orang nak buat boleh, tapi dia hobi dia. Hobi dia. Mencuci, mengemas, menghias, menyusun. Kadang-kadang itu hobi dia. Jadi tuan dan puan, apakah sekiranya kita dalam keadaan itu, bagaimana kita nak buat, itu sebenarnya adalah common frustration. Jadi kalau tuan dan puan rasa, ya Allah penatnya, banyak sangat masa, aku nak cuti lah, ambillah masa untuk diri tuan dan puan tu. Take time for yourself. It's common. Everyone face the same thing, but it depends how worse or how best the situation is. Jadi kadang-kadang mungkin tuan dan puan rasa macam 10% dia rasa macam tu. Tapi ada setengah orang rasa sampai 70% dia rasa hidup dia habis dekat bisnes sahaja. Ada yang macam itu. Jadi tuan dan puan, is a common frustration for business owners.
But again, the question is how are you going to manage it? How are you going to go ahead with this situation? Go back to your plan, revise it, and see how best you can work. What you must not do, what you must do. Itu adalah perkara-perkara yang perlu dilihat semula. Okey, yang terakhir sekali tuan dan puan, perkara yang ketiga, frustration yang biasa ada dalam diri business owner tuan dan puan, yang ketiga adalah team. Apabila tuan dan puan, dia ada dua. Sama ada tuan dan puan tak ada team, jadi tuan dan puan frust semua buat seorang. Ataupun tuan dan puan ada team, tapi team tak perform. Ataupun tuan dan puan sebenarnya ada team, team tak perform macam yang tuan nak. Ataupun tuan kata, tuan mampu nak ambil staff, nak bina team. Tapi asyik-asyik ambil salah orang, asyik-asyik ambil salah orang, asyik-asyik ambil orang yang tak betul, asyik-asyik ambil berhenti, asyik-asyik ambil berhenti. Jadi itu pun jadi frust. Kan? Ada setengah orang puan ambil staff, okey 3 bulan probation dia bagus, lepas tahun dia pula. Tuan dan puan dah train, dia dah pandai, dah tahu in and out. This guy has been doing very well for the past 12 months. He knows everything in terms of your business operation in and out, and then suddenly he goes to another company. Or maybe he resign and open up his company, that's his own company, that's another situation. Jadi kadang-kadang tuan dan puan perkara ni sebenarnya kita tak dapat elakkan, tetapi bagaimana kita ni nak menghadapi keadaan itu sebenarnya yang lebih penting. Jadi frustration kepada tim ni, dia kepada orang yang memang bisnesnya dia nak buat solo, dia tak nak ada tim, itu lain, itu keputusan dia. Macam saya kan, saya lebih prefer kepada model collaboration buat masa ni. InsyaAllah dalam tempoh 3 tahun ni model collaboration saja. Kemudian nanti insyaAllah ada plan lain. Jadi katalah memang dia nak buat solo tu lain. Tapi kalau tuan dan puan memang ada kapasiti nak bina tim, memang syarikat dah bagus apa, ambil staff, tapi staff tak perform. Tuan tahu, contoh sales team, tuan tahu dia boleh buat sale. Sebulan this team boleh buat sale 300,000, tapi dia tak apa buat. Contoh kan. Ataupun tuan kata, ambil orang, tapi asyik-asyik yang tak betul lah, yang puan cakap masuk probation, tak perform lah, lepas tu kena keluarkan 3 bulan, buang masa kan, betul tak? Buang masa kan. Jadi perkara-perkara macam inilah antaranya yang menjadikan kita kata frust lah jadi business owner ni katanya. Frust jadi business owner. Tetapi hakikatnya tuan dan puan sebenarnya tuan dan puan tidak bersendirian. Tuan dan puan bukan keseorangan. Jadi kepada apa orang cakap ramai business owner yang lain pun di luar sana sebenarnya mengalami masalah yang sama, cuma mereka menghadapinya secara berbeza. Mungkin perbezaan-perbezaan inilah tuan dan puan, perbezaan-perbezaan inilah yang menjadikan kita semakin unik. Semakin unik. Bisnes kita unik, bisnes kita berbeza, bisnes orang lain berbeza. Itulah yang menjadi orang kata lebih seronok kita menjalankan perniagaan itu. Jadi tuan dan puan, apabila kita menghadapi cabaran ada 3 tadi kan. Kalau saya boleh recap tuan dan puan, kita ada 3 cabaran 3 cabaran yang kita hadapi sebagai business owner itu tadi. Jadi yang pertama sekali tuan dan puan adalah tentang masalah wang, duit. Sama ada kita ada banyak duit tak boleh urus ataupun kita kata kita memang tak cukup duit, tak cukup sales apa semua tu kan. Ataupun kita ada banyak sales tapi tak cukup keuntungan. Tapi apa-apa pun yang pertama sekali dia tentang wang. The most common frustration of business owners, the first one is about money. It's about money. Okay, yang kedua adalah tentang masa. Jadi bila kita sebut tentang time management, kadang-kadang tuan dan puan perkara ni kita kata rasa macam simple. Jadi tuan dan puan tengok balik macam mana tuan dan puan urus masa tu. Ada tak jadual, ada tak schedule meeting, ada tak calendar, ada tak planner, ada tak diary. Calendar tu kita boleh tengok takvim yang besar, is a big calendar for 12 months, one year calendar. You must have that. For your business or your company, you must have that. Time management mesti ada 1 year calendar, kena ada plan semua tu. And then second, you have your planner. So planner ni biasanya akan disusunkan quarter, 3 bulan tu apakah rancangan-rancangan daripada semua bahagian. Sales, marketing, HR, admin, finance, account, operation. Jadi semua tu ada dia punya plan untuk setiap quarter. Dan kemudian barulah diary. Diary tu ada personal. Jadi semua orang sebenarnya dalam organisasi kita, bukan kita sebagai CEO atau owner saja. Mungkin manager kita. Jadi semua itu perlu disusun.
barulah time management tu betul. Jadi bermula daripada personal tuan-tuan puan. Bila time personal management time kita tu bagus dan selesa, boleh adjust, jadi kita boleh letakkan ataupun kita boleh susun kerja kita untuk syarikat dan untuk bisnes tu sejajar. Jadi kalau yang personal tu pun tak settle tuan-tuan puan, collapse nanti. Perancangan yang kita nak buat untuk syarikat pun tak jalan. Time. The second most common frustration of business owners is time. Okay, the third one, nombor tiga kita dah bincang tadi adalah tentang team. Team ni is about people. It's about people. Sama ada tuan-tuan puan memang dia ada masalah money tadi, jadi dia tak mampu nak ambil orang kan. Ataupun dia tak ada masalah money tu tadi, dia ambil orang, tapi dia tak apa orang yang betul. Ataupun dia dah ada orang tu orang yang betul tu, tapi tak mencapai apa yang dia sasarkan. Dia ada banyak variasi cabaran dia kan. Kita kata first tadi kita kata cabaran duit, kemudian kita kata cabaran masa, kemudian kita kata cabaran team iaitu orang. Jadi tuan nampak apabila kita mengetahui yang ketiga-tiga cabaran ini adalah common. Maksudnya you are not alone facing this situation. You are not alone facing this kind of frustration. So when you know that, when you accept the fact that this is normal, this is common, so you have yourself to give focus on how to go through it. Jadi how to go through it tu nanti kita dalam sesi every life yang seterusnya kita ada beberapa perkara yang kita akan bawa dalam perbincangan insya-Allah. Jadi nanti kita akan bawa poin-poin itu untuk dibincangkan supaya tuan-tuan puan sendiri boleh menyimak dan tuan-tuan puan boleh lakukan, boleh praktikkan. Jadi untuk sesi ini secara praktikalnya adalah to understand from this session we should be able to understand that these three are the common frustration for business owners. So what we do, accept it, be ready with a plan on how to move on with these three challenges. Frustration must be turned. We must change this frustration to a challenge so that we can make a change. Challenge to change. Challenge how you manage your time. Challenge how you manage your money. Challenge how you manage your team. Jadi choose to challenge this year. This year the theme is choose to challenge. Jadi kita kata apa yang kita dah buat sekarang kita challenge. How can I make it better? What can I do to make this better? What I must stop doing to make this better? Itu antara question ataupun soalan yang mungkin tuan-tuan puan boleh orang kata kemukakan kepada diri sendiri dan kepada tim tuan-tuan puan untuk tuan-tuan puan ada rancangan move forward tu tadi. Alright, jadi untuk itu tuan-tuan puan untuk sesi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua, dan mohon kongsikan video ini kerana saya yakin ramai lagi di luar sana yang apabila mereka tahu bahawa tiga perkara yang biasa ini sebenarnya adalah perkara yang perlu kita lalui, ia adalah normal, maka kita akan dapat bounce back, kita dapat move dengan lebih yakin. Kita semua ada masalah kewangan, kita semua adalah masalah masa, kita semua ada masalah nak mengurus tim kita. Semua orang ada masalah tu. Masalah tu banyak, masalah tu sikit, masalah tu sederhana, sedang-sedang saja, itu yang membezakannya. Jadi dia akan membezakan bagaimana cara kita merancang dan bagaimana cara kita nak move forward. Jadi tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan perlukan lebih lanjut perbincangan secara personal dengan saya, tuan-tuan puan boleh terus hubungi kerana tuan-tuan puan dan sesi saya berbayar. Saya dah tak ada sesi percuma kecuali 30 minit free session, call free session. Selebihnya berbayar, tuan-tuan perlu book slot di bit.ly nanti saya bagi dia punya link bit.ly/PC pertama. Jadi untuk itu adalah sesi pertama. Jadi sesi yang pertama ini tuan-tuan puan boleh request sama ada secara personal atau tuan-tuan puan nak bawa sekali your board of directors untuk review semula apa-apa rancangan untuk syarikat tuan-tuan puan yang melibatkan juga sedikit bahagian yang melibatkan personal plan. Jadi untuk itu tuan-tuan puan saya ucapkan terima kasih, insya-Allah kita jumpa lagi. Hari ini hari Sabtu 3 April 2021. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Tuan-tuan puan jangan lupa sertai Islami Usaha Hidup, bangkit cabar diri. Saya ada juga sesi di sana pada jam 11 pagi insyaAllah. Jadi untuk itu terima kasih banyak-banyak share video ini. Semoga ia membawa manfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton bersama-sama saya hari ini, yang menonton secara rebroadcast juga saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.